Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka dengan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita pada malam ini bersiaran langsung untuk Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala, jadi marilah sama-sama kita menghayati, sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita zikrullah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala memberkati, insya-Allah. Kita zikir astaghfirullah, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam ni insya-Allah giliran saya, Ustaz Khaidir bin Abdullah daripada kampung Teluk Gadung, Kelang, insya-Allah akan mengisi program kuliah Maghrib online live daripada Masjid Jami' As-Samadiyah Pelabuhan Kelang, insya-Allah. Tajuk pada malam ni iaitulah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bagaimana kaifa nad'u ila Islam. Kaifa, bagaimana menyeru kepada agama Islam. Bagaimana cara untuk kita berdakwah. Bagaimana cara kaifa nad'u ila Islam. Bagaimana cara kita menyeru kepada Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim tentang peranan, tentang kedudukan kita sebagai umat Islam dalam kita berada di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah peranan kita berada di muka bumi ini? Tak lain dan tak bukan, iaitulah peranan kita di atas muka bumi ini untuk kita membimbing manusia. Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Allah Ta'ala beritahu kita adalah sebaik-baik umat. Kerana apa? Kerana kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kemaslahatan manusia. Kamu menyuruh, yakni mengajak kepada perkara yang baik, makruf, dan kamu mencegah daripada kemungkaran, serta kamu beriman dengan Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam adalah sebaik-baik umat. Umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. Kitalah umat Islam yang mengajak. Tidak ada agama lain yang mana untuk melakukan, iaitu mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara kemungkaran.
Allah Ta'ala menyatakan tuan-tuan yang dimulakan Allah dalam ayat di atas surah Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala menyatakan ketinggian dan kemuliaan. Allah Ta'ala menyatakan ketinggian dan kemuliaan orang-orang mukmin berserta sifat-sifat yang menyebabkan kita digelar sebagai umat terbaik, khairul ummah. Jadi apakah sifat-sifat yang melayakkan kita digelar sebagai khairul ummah, umat yang terbaik? Umat yang terbaik iaitulah ada 3. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya kamu umat yang terbaik, khairul ummah, bila mana yang pertamanya kamu menyuruh, kamu mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik. Maknanya untuk kita digelar sebagai khairul ummah, maka Allah Ta'ala suruh supaya kita mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Menyuruh, yakni mengajak, menyuruh kepada manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf, kepada perkara-perkara yang baik. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh hendaklah kamu juga mencegah, melarang manusia dari melakukan kemungkaran. Maknanya kita mengajak dan juga kita hendaklah bukan saja kita mengajak kepada perkara yang baik, di samping itu hendaklah kita berusaha untuk mencegah manusia dari melakukan perkara-perkara kemungkaran. Dan yang ketiganya, dalam usaha-usaha tersebut, kamu hendaklah sentiasa menjaga, kamu hendaklah sentiasa memelihara diri kamu dengan mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, dalam kita hidup di muka bumi ini, hendaklah kita berusaha untuk melakukan amal kebaikan. Walaupun sekecil mana amal yang kita buat itu, Allah Ta'ala nilai. Kerana amal kebaikan itu kita tidak tahu yang mana satukah Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat perkara yang kecil, tetapi Allah Ta'ala melihat perkara itu perkara yang besar. Kerana itulah ayat di atas dalam surah Ali Imran ayat 110 secara jelas. Ayat ini Allah Ta'ala memperlihatkan betapa usaha-usaha dakwah menyeru manusia supaya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah usaha-usaha yang sangat tinggi, adalah usaha-usaha yang sangat penting. Usaha-usaha yang sangat tinggi lagi mulia. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan agar orang-orang Islam bersatu dan mengemelingkan tenaga untuk melaksanakannya. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam adalah kita bersatu untuk bersama-sama mendaulatkan Islam, bersama-sama mendaulatkan hukum Islam, bersama-sama mendaulatkan peraturan Islam, bersama-sama mendaulatkan jual beli Islam, bersama-sama mendaulatkan apa saja yang berkaitan dengan Islam, rumah tangga Islam, apa saja akhlak Islam. Hendaklah kita bersama-sama berusaha untuk bersatu untuk agama. Dan seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Ta'ala menyatakan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, melarang dari kejahatan, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Orang-orang yang beruntung itu di sisi Allah tak lain dan tak bukan Allah Ta'ala beritahu siapakah yang muflihun, siapakah yang beruntung. Iaitulah yang beruntung, iaitulah orang yang mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara kejahatan. Allahu Akbar. Tuntutan dan suruhan ini sering kita temui dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, di mana Allah Ta'ala memperingatkan, Allah Subhanahu Ta'ala memperingatkan kita semua, memperingatkan yang pertamanya para Rasul dan orang-orang mukmin supaya melazimkan diri sebagai orang yang sentiasa menyeru dan mengajak manusia kepada memahami dan menghayati ajaran Islam. Allahu Akbar. Yang pertamanya, tugas dakwah ini iaitulah pertamanya Rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tahu.
Banyak lagi nabi-nabi yang kita tak tahu pada maknanya yang tak disebut dalam Al-Quranul Karim. Tugas ini iaitulah kata Allah dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Kerana, maknanya ayat ini ila akhir ayat surah Al-Maidah. Ya Rasul, wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Kerana kalau engkau tidak melakukan demikian, tidaklah dikatakan bahawa engkau telah menyampaikan risalahnya dan Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia. Allah Akbar. Maknanya Allah Ta'ala tugaskan tugas dakwah, tugas menyeru ini yang pertamanya kepada Rasul, kemudian kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang beriman, mentaati perintah Allah, orang yang hati dia bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala mendahulukan tugas dan tanggungjawab dakwah ini ke atas Rasulnya, agar kaedah-kaedah dakwah ini diperlihatkan kepada orang-orang mukmin. Kemudian barulah Allah memperingatkan pula orang-orang mukmin supaya apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan agama, maka mereka hendaklah segera menyambutnya, kerana seruan Allah dan seruan Rasul itu adalah seruan yang menghidupkan hati dan jiwa mereka. Allah Akbar. Sebablah tuan-tuan yang dimulakan Allah, seruan untuk kita menyampaikan dakwah ini luas. Kadang-kadang kita musim PKPB ni, kalau boleh kita berusaha untuk menyampaikan, Alhamdulillah, masjid Jami' Samadiyah dia buat live, terus menyampaikan dakwah. Walaupun ada lagi masjid-masjid yang tidak boleh buka, yang tidak boleh solat Jumaat dan sebagainya, tapi masjid-masjid yang dah boleh, maka teruskan kita ajak ahli-ahli qaryah kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah. Dan juga peranan sebagai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, maka kita sentiasa memakmurkan dengan live program-program Facebook, dengan kuliah-kuliah kita, agar manusia, orang Islam itu tidak lesu, agar umat Islam tidak alpa, tidak leka, tidak lalai, dihanyutkan dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa dan sebagainya. Maka kita usaha untuk buat live, dapat sebulan sekali, dapat seminggu sekali. Allahu Akbar. Banyak ganjarannya. Allahu Akbar. Sebab tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab itulah tugas para Rasul ini tak lain dan tak bukan, dan juga orang-orang mukmin menyampaikan dakwah. Wahai, kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah Akbar. Maknanya kita ini hidup di dunia ini adalah sementara sahaja. Apa saja yang kita bawa, harta kita kat dunia, rumah kita yang besar, kenderaan kita yang hebat, dan segala-gala yang hebat, maka tak kala mana kita meninggalkan dunia ini, kita akan tinggalkan segala-galanya kepada anak kita, kepada isteri kita, kita akan tinggalkan. Maka yang kita akan bawa iaitulah amalan kita, sedekah kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, jariah, sedekah jariah kita, amal-amal kebaikan kita, solat kita, puasa kita dan sebagainya, itulah bekalan kita. Ada pun harta-harta yang kita tinggalkan itu, rumah kita, kenderaan kita, yang semua itu akan ditinggalkan kepada waris-waris. Sebab itulah berusahalah sementara kita masih lagi hidup di muka bumi ini, untuk membanyakkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan bagi kamu untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah itu sebaik-baik suri tauladan bagi kamu untuk diikuti. Yakni orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan kemuliaan hidup di akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingati Allah. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, dakwah ini merupakan perkara yang penting. Maka adalah jangan kita rasa lemah untuk menyampaikan dakwah ini, lebih-lebih lagi
mereka, ustaz-ustaz, ustazah teruskan berdakwah dengan program-program, dengan live dan sebagainya. Jangan kita, orang kata apa tu, biarkan diri umat Islam ini kosong. Sebab itulah, oleh kerana dakwah merupakan suatu lapangan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ia memerlukan kefahaman dan persediaan yang berencana serta berperingkat-peringkat. Sebab itulah umat Islam hendaklah sentiasa, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada umat Islam untuk melakukan yang terbaik untuk agama ini. Sebab itulah dalam kita melakukan perkara-perkara dakwah ini, yang pertamanya kata ulama, iaitulah orang yang beriman itu, pertamanya persoalan wajibnya dakwah. Sebenarnya beriman dengan Islam berarti kita wajib beramal untuknya. Menyuruh orang lain mentaati perintah Allah, ajarannya, serta berjihad dan berkorban pada jalannya. Usaha-usaha demikian menuntut adanya jemaah yang bersifat gerakan, kerana usaha-usaha yang dilakukan oleh individu tidak mungkin sama sekali dapat mencorakkan suasana keislaman, apalagi menegakkan masyarakat Islam. Allah kata ulama bahawasanya usaha untuk kita berdakwah ini perlu kepada suatu persatuan, perlu kepada suatu gerakan, perlu kepada suatu, orang kata, parti. Maknanya perlu kepada ramai, berjamaah, barulah kita kuat. Kalau kita bergerak seorang-seorang untuk agama, maka lama-kelamaan kita akan rasa lesu, kita akan rasa malas, dan lama-kelamaan syaitan akan menghasut kita supaya kita rasa lemah. Sebablah ulama-ulama diberitahu bahawasanya untuk kita menggerakkan usaha-usaha dakwah ini perlunya ada persatuan, perlunya ada jemaah, perlunya ada, orang kata apa tu, NGO, parti dan sebagainya, kerana ia akan menegakkan, akan menguatkan kamu untuk menyampaikan Islam. Kerana bila mana ia dilakukan dalam secara individu, maka ia bimbang, tidak mungkin maknanya sama sekali dapat menegakkan, mencorakkan suasana keislaman, apalagi menegakkan masyarakat Islam. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itulah peranan umat Islam itu tak lain dan tak bukan, iaitulah hendaklah ia bersama-sama berjamaah untuk melakukan perkara-perkara menegakkan Islam itu. Dan seterusnya kata ulama, prinsip-prinsip berdakwah. Para da'i yang berada di pinggir dakwah, ramai di kalangan para da'i masa kini yang belum benar-benar memahami tentang selok-belok dan tujuan, Allahu Akbar, tentang selok-belok tujuan. Maknanya ramai di kalangan para da'i yang masa kini yang belum benar-benar memahami tentang selok-belok dan tujuan yang harus mereka ikuti, memahami berapa jauhkah jarak yang akan mereka tempuh. Mereka, maknanya para umat Islam, hendaklah mengingatkan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, bahawasanya untuk kita berdakwah ini sebenarnya memerlukan pengorbanan. Kerana ia adalah suatu, dipanggil sini, jauhnya perjalanan. Maknanya kita masih lagi, untuk umat Islam yang masih nak berdakwah itu, maka jauhnya jarak yang akan mereka tempuh. Kerana dakwah adalah pengorbanan. Hendaklah kita berusaha supaya kita berkorban tenaga kita, berkorban harta, jiwa, raga dan sebagainya. Maka inilah yang dikatakan umat Islam itu umat yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerana itulah kita lihat Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya, dan orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana menegakkan agama Allah itu, wallazi najak, kata Allah, wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazi najahadu, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak-kehendak agama. Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.
Allahu Akbar. Kerana itulah Allah Ta'ala suruh supaya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kerja-kerja dakwah ini. Janganlah kita letakkan kepada ustaz-ustazah kita sebagai ahli jawatan kuasa kampung, ahli jawatan kuasa masjid, Korea dan sebagainya. Apa yang sedikitlah kita beritahu kepada, kita ada sedikit ilmu, maka yang sedikit itulah kita sampaikan kepada masyarakat. Perjuangan untuk agama ini adalah perjuangan yang suci. Perjuangan menyampaikan dakwah ini, menyampaikan dakwah Islam ini adalah suatu perkara, satu amalan yang suci, yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Allahu Akbar. Selagi nyawa kita di kandung badan, maka kita berusaha untuk mengingatkan masyarakat kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara kemungkaran. Kita ingatkan kepada kawan-kawan kita, ahli-ahli Korea kita dan sebagainya, supaya melakukan perkara-perkara yang baik. Perjuangan, kata ulama bahawasanya, selagi nyawa di kandung badan, yakni orang-orang yang beriman, yang berjuang menegakkan Islam, akan bertambah lagi mendapat hidayah, petunjuk dan taufik ke jalan-jalan Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat Allah. Kerana itulah, bila mana kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara dakwah ini, Allah Ta'ala akan beri kepada kita jalan, akan mudahkan urusan kita dan sebagainya, kerana agama ini adalah milik Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu bahawasanya dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala membeli. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ilal akhir ayat. Dalam surah At-Taubah ini, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya, tuan-tuan sekalian, Inna Allah astara, sesungguhnya Allah membeli. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka, dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Allah Akbar. Maknanya Allah Ta'ala suruh supaya kita bersungguh-sungguh untuk berjuang untuk agama ini. Allah Ta'ala beli akan jiwa kita, akan beli. Allah Ta'ala membeli bahawasanya, bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang zaman dahulu mereka berjuang untuk agama ini, mereka terkorban. Sebablah Allah Ta'ala rakamkan, ada di antara mereka, maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat, kitab Taurat, Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu kata Allah, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan, jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Allah Akbar. Allah Ta'ala beritahu bahawasanya kita menjualkan, korbankan tenaga kita, korbankan nyawa kita. Sahabat-sahabat Nabi SAW korbankan nyawa untuk agama. Kita korbankan harta, korbankan kita derma kepada masjid Jami' Somadiyah, kita derma masuk dalam tabung ataupun online. Sebarang sumbangan kita boleh sumbang kepada Masjid Jami' Somadiyah. Mudah-mudahan masjid terus melakukan aktiviti-aktiviti kuliah-kuliahnya. Kalau kita dapat derma banyak, alhamdulillah. Tak banyak, sedikit, Allah Maha mengetahui. Apa yang kita lakukan itu, Allah Maha mengetahui. Sebab itulah tuan-tuan, untuk kita mengelakkan perkara-perkara musibah dan sebagainya, bala bencana kepada diri kita, adalah kita sentiasa bersifat suka menderma. Menderma. Kadang-kadang Allah nak uji kita, nak pergi berjalan dan sebagainya, nak bermusafir. Kadang-kadang Allah uji. Kerana apa? Kerana kita kedekut. Kerana kita tak suka menderma. Kerana kita tak suka untuk, orang kata apa tu, mengeluarkan wang kita untuk perkara-perkara agama. Maka sebab itulah
Berderma ini boleh mengelakkan daripada perkara-perkara musibah, bala bencana dan sebagainya. Allah Akbar. Sebablah tuan-tuan, Allah Ta'ala memberi sebesar-besar galakan kepada orang-orang yang beriman supaya tampil berjuang pada jalan Allah. Kerana Allah Ta'ala telah membeli jiwa dan harta benda mereka dengan balasan syurga. Allah, bila mana orang yang beriman itu berjuang untuk agama, berjuang untuk menegakkan Islam, maka Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli jiwa kamu, harta benda yang kamu korbankan itu dengan balasan apa? Balasan syurga daripada Allah. Syurga Allah ni tak dapat kita gambarkan, kenikmatan syurga itu. Kita lihat dunia ini penuh dengan keindahan dan sebagainya, tetapi syurga Allah itu tak dapat digambarkan dengan keindahan para bidadari yang tak dapat digambarkan kecantikannya. Maka sebab itulah, kerana Allah Ta'ala telah membeli jiwa dan harta benda kamu, kerana kamu telah berkorban untuk agama, dengan balasan syurga. Sama ada kamu berjaya, maknanya kita dalam menegakkan Islam ini, kadang-kadang bila mana di medan pertempuran di zaman sahabat Nabi SAW, sama ada mereka berjaya membunuh musuh dan mencapai kemenangan, ataupun mereka gugur syahid untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Ada sahabat-sahabat Nabi yang gugur syahid untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab itulah kewajipan kita menyeru kepada Islam ini adalah perkara yang murni, perkara yang suci, perkara yang mana Allah Ta'ala balas beri kepada kita, iaitulah balasan syurga Allah bila mana kita berkorban nyawa, berkorban tenaga, berkorban harta benda untuk agama Allah. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat yang tidak baik adalah kewajipan dalam agama Islam. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai ahli qaryah, sebagai warga yang berada dalam lingkungan medan Islam, seharusnya tegak membawa tugas itu, memikulnya dengan segala kesungguhan, mengerahkan tenaga serta waktu dan pemikiran kita. Dan inilah tugas utama bagi setiap umat Islam, bagi pendakwah, supaya kita berusaha menggerakkan tenaga kita untuk menegakkan, untuk menyuburkan agama. Maknanya orang yang sentiasa dia berfikir bagaimana untuk mengembangkan agama melalui apa? Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui internet, banyak. Dia sentiasa fikir bagaimana cara untuk mengembangkan, untuk orang faham tentang Islam. Allah bagi ganjaran pahala yang banyak. Ada orang yang mengembang juga, tapi mengembang untuk buat jahat. Dia berfikir bagaimana nak buat jahat, bagaimana untuk curi tabur masjid, bagaimana untuk curi. Dia fikir je, tapi dia fikir buat jahat. Mereka ini Allah tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah orang yang mengembangkan fikiran dia, mengerahkan tenaga, waktu dia untuk agama Allah, maka Allah Ta'ala akan balas. Iaitulah mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, maka balasannya syurga Allah Ta'ala. Dan inilah tugas, kata ulama, tugas utama bagi setiap umat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, وَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang mengajak kepada berbuat baik, menyuruh mereka mengerjakan kebaikan dan melarang mereka daripada berbuat yang mungkar. Dan hanya mereka itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itulah seruan untuk agama ini, jangan kita takut untuk menyampaikan dakwah. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Wad'u, oleh itu serukan umat manusia ila rabbika, kepada jalan Tuhanmu, innaka la'ala hudam mustaqim. Oleh itu kata Allah, serukanlah kepada umat manusia seluruhnya kepada agama Allah, yakni agama Islam, dan janganlah dihiraukan bantahan golongan-golongan yang ingkar, kerana engkau berada di atas jalan yang diredai Allah. Sebab itulah jangan kita takut kepada dugaan-dugaan, orang kata apa tu, hirau kepada bantahan-bantahan orang yang tidak suka kepada Islam.
Kata Allah, teruskan usaha, teruskan seru kepada umat, kepada perkara-perkara makruf, kepada perkara-perkara baik, kepada program-program baik. Jangan kamu hiraukan bantahan-bantahan. Kerana Islam itu agama yang inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang suci, tidak ada agama yang maknanya hanyalah agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu, kata Allah, oleh sebab itu ajaklah mereka itu ke jalan Allah dan tetaplah pendirianmu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan jangan engkau mengikuti kemahuan mereka. Maka jangan kita ikut golongan-golongan yang tidak mahu kepada Islam, golongan-golongan yang tidak mahu kepada perkara-perkara yang baik ini. Kita teruskan buat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, ini dalam hadis, bahawasanya wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan laranglah mereka mengerjakan kejahatan. Sebelum kamu berdoa, tetapi aku tidak mengkabulkannya. Dan kamu minta apa-apa kepadaku, tetapi aku tidak memberikannya. Dan kamu meminta pertolongan kepadaku, tapi aku tidak menolong kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Akbar. Allah SWT suruh supaya kita ini buat perkara-perkara dakwah, ajak kepada perkara-perkara baik, tegah kepada perkara-perkara kemungkaran. Kerana itulah peranan kita sebagai umat Islam. Kerana bila mana kita tidak buat perkara-perkara demikian, kita bimbang. Suatu hari nanti, kata Allah, bila mana kamu tidak melakukan perkara-perkara demikian, maka suatu hari nanti bila mana kamu berdoa kepadaku, kepada Allah, aku tidak mengkabulkannya. Dan kamu minta apa-apa kepadaku, aku tidak akan memberikannya. Kerana apa? Kerana kamu tidak mengerjakan perintah Allah. Banyaknya perkara-perkara kejahatan berleluasa di sekeliling kamu. Sebablah kita sebagai umat Islam, kita buat tegah. Kita buat perkara-perkara yang orang kata apa tu? Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita pada malam ini berusaha untuk menyampaikan perkara-perkara dakwah ini. Ajak kawan-kawan kita, ajak jiran-jiran kita kepada perkara-perkara makruf, kepada perkara-perkara yang baik, tinggalkan kepada perkara-perkara kemungkaran. Kerana kata ulama bahawasanya perkara-perkara kemungkaran itu akan menjadikan hati kita gelap. Kerana itulah perkara-perkara yang perkara-perkara maksiat itu menjadi sebab. Bila mana kita sentiasa buat baik, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita nur, cahaya. Melazimi ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini kerana perkara maksiat itu menjadi sebab penghalang kepada kebaikan. Bila mana kita banyak buat maksiat, banyak buat jahat dan sebagainya, lama-lama diri kita ini terhalang daripada Allah untuk buat baik. Banyaknya, orang kata apa tu, titik-titik hitam dalam diri kita. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerana orang yang beriman itu, bila mana ia berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang baik, maka Allah Ta'ala akan bantu. Dipanggil sini, iaitulah pertolongan Allah, cahaya Allah. Kita ini ada dua. Satu, mata. Mata ni, satu lagi mata hati. Mata hati ni adalah dengan wahyu Allah. Satu lagi mata yang kita lihat ni, dipanggil mata bulat ni. Ni mata bulat yang kita lihat. Satu lagi mata hati. Mata hati ni lah, kata ulama' lah kamu bimbing dengan Al-Quranul Karim, bimbing dengan solat kamu, puasa kamu dan sebagainya. Kerana mata hati umat Islam yang beriman itu dipandu dengan wahyu Allah. Sebab itulah Allah SWT menyatakan bahawa dalam surah Al-Hadid, hai orang-orang yang beriman, kepada para rasul bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada rasulnya. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian. Dan menjadikan untukmu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Soalan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan bila mana kita berada masih lagi PKPB ni, ada masjid-masjid yang belum lagi dapat kuliah maghrib dan sebagainya, masih lagi orang kata tak dapat nak solat Jumaat, maka adalah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala buat perkara-perkara yang diperintahkan oleh
Allah Ta'ala kerana mungkin ada di sana, Allah Ta'ala suruh supaya kita melakukan. Kerana yang kita lihat tadi, bila mana banyaknya kejahatan-kejahatan, maka bila mana kita berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan. Maka kita berusaha untuk kampung kita, ahli qaryah kita untuk melakukan perkara-perkara, mencegah perkara-perkara yang tidak baik itu. Mudah-mudahan dengan kita melakukan demikian, Allah Ta'ala mengabulkan doa kita dan sebagainya. Kerana bila mana kamu tidak melakukan perkara-perkara, mengajak kepada perkara-perkara kebaikan dan mencegah kepada perkara-perkara kemungkaran itu, maka di saat itulah murka Allah. Murka Allah ini bila mana kita berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan. Kerana apa? Kerana banyaknya kejahatan-kejahatan yang berada di tempat kamu, di sekeliling kamu dan sebagainya. Sebelum itu, hendaklah kamu melakukan perkara-perkara yang baik, mencegah perkara-perkara kemungkaran. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itulah sunnah yang terakhirnya, sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi yang terbaik, menghidupkan sunnah Nabi ini itulah menyampaikan ilmu. Maka kita berusahalah untuk menyampaikan ilmu, walaupun tak dapat banyak, sikit pun sampaikanlah. Kerana menghidupkan majlis-majlis ilmu, membuat program-program live dan sebagainya ini adalah sunnah Nabi SAW. Kerana itulah kata ulama bahawasanya menghidupkan semula majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kelas-kelas agama itu berdasarkan keupayaan ilmu seseorang, meskipun hanya segelintir saja yang hendak mengikuti kelas itu, maka sudah dikira untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Walaupun sedikit saja yang dengar live dan sebagainya, maka itu besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Kerana itulah sunnah Nabi SAW menyampaikan ilmu. Kerana sabda Nabi SAW, barang sesiapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku rosak binasa, maka baginya mendapat pahala 100 orang mati syahid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita tutup, sama-sama kita zikir kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Kita tutup dengan kita baca sikit li Sayyidi Imam Muhammad Al-Hashimi, iaitulah qasidah An-Nasihah, insya-Allah. Kita tutup dengan kita zikrullah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Biha yasbutul iman, biha yasulul aman. Kaureh ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Takraruha ma ahla, ma abhahu ma ahla, tudnil abda min maula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Khairu khalqi indallah, sahibul izzi wal jah, khatamu ruslil ilah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Saya rasa sekian saja pada malam ini untuk Masjid Jami' Samadiyah. Mudah-mudahan kita terus melakukan perkara-perkara kebaikan, terus kita menjaga diri kita, jangan kita pergi ke tempat-tempat yang sesak dan sebagainya, sentiasa menjaga penjarakan dan sebagainya, SOP. Mudah-mudahan kita selamat daripada COVID ini, insya-Allah. Mari sama-sama kita tutup dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatati a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min syai'il asqam.
Allahumma ksif annal bala wal waba wal ghala ma la yaksifu ghairuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, mohon ampun jika ada salah dan silap. Sekian, kita berjumpa lagi insya-Allah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.